Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya Cikgu Ashraf dalam kelas PJPK. Pada video kali ini kita akan masuk ke unit 2, permainan kategori serangan dalam bidang pendidikan jasmani, iaitu rugby sentuh. Kita tengok pada standard pembelajaran terlebih dahulu. Di mana di akhir pembelajaran ini murid akan dapat menggunakan kemahiran rugby sentuh dalam strategi menyerang melalui tengah dan sayap dalam situasi permainan. Kedua, memilih dan memberi justifikasi strategi yang sesuai digunakan semasa menyerang. Dan yang ketiga, mematuhi prosedur pengurusan dan keselamatan semasa melakukan aktiviti. Kita pergi kepada pengenalan rugby sentuh. Rugby sentuh merupakan satu sukan yang memerlukan pemain menguasai kemahiran larian, pengendalian bola, mengelak daripada disentuh pemain lawan, serta menguasai kemahiran menyerang dan bertahan secara berpasukan. Pada video kali ini kita lebih berfokus kepada strategi menyerang dan kemahiran-kemahiran hantaran yang sering digunakan dalam rugby sentuh. So kita pergi pada strategi serangan. Secara asasnya strategi serangan ni ataupun strategi menyerang dalam permainan rugby sentuh boleh dilakukan melalui dua arah lah. Sama ada menyerang dari tengah ataupun menyerang dari sayap. Bagi melaksanakan strategi menyerang ni, semua pemain perlu menguasai beberapa kemahiran hantaran. Kalau kita tengok dekat situ, antaranya adalah mengacah dengan zigzag, tendang dan tangkap, hantaran loop, miss pass dan juga hantaran silang. So kita tengok satu persatu macam mana kemahiran-kemahiran ini ataupun hantaran-hantaran ini dilakukan. Yang pertama, kita tengok mengacah dengan larian zigzag. Mengacah dengan larian zigzag ni, pemain yang membawa bola mengacah pihak lawan ke satu arah dan berlari ke arah berlawanan dengan tangkas, seperti contoh dalam video ni. Kemahiran kedua adalah kemahiran tendang dan tangkap, iaitu pemain yang memegang bola menendang ke hadapan dengan pantas melepasi pihak lawan dan berlari untuk mendapatkan kembali bola tersebut. Kalau tengok pada video, menendang ke atas dan tindakan itu menyukarkan pihak lawan untuk merampas bola tersebut lah. Hantaran yang ketiga adalah hantaran loop. Hantaran loop adalah hantaran yang dilakukan kepada pemain bersebelahan secara berturutan dalam satu arah, sama ada daripada kiri ke kanan ataupun daripada kanan ke kiri. Hantaran keempat adalah hantaran miss pass. Hantaran miss pass ini adalah hantaran yang dilakukan melangkaui seorang atau lebih pemain. Seakan-akan hantaran loop tetapi dia melangkaui beberapa pemain lah, seperti contoh dalam video. Dia ke kiri dan ke kanan, melangkau beberapa pemain. Kita tengok pada gerak perlahan. Dan gerakan ini boleh mengelirukan pihak lawan. Seterusnya adalah hantaran silang. Hantaran silang ini pemain akan berlari membawa bola ke hadapan dan membuat hantaran secara bersilang antara rakan sepasukan. Kemahiran ini adalah kemahiran yang agak sukar dilakukan, memerlukan kemahiran dan juga persefahaman antara pemain dengan baiklah. Seterusnya kita masuk kepada strategi menyerang dari tengah dan sayap. Seperti yang disebutkan tadi, strategi menyerang ni boleh dilakukan melalui dua arah, iaitu sama ada dari tengah ataupun dari sayap. Kalau dari tengah, iaitu pasukan menyerang membawa bola dari bahagian sayap ke tengah kawasan gol. Dia bergerak daripada kiri dan masuk ke
dalam ataupun ke kawasan tengah padang. Okey, dalam strategi menyerang dari tengah ni, banyak kemahiran hantaran yang kita dah belajar tadi, okay, boleh digunakan ataupun diaplikasikan dalam strategi ini. Antaranya adalah hantaran silang, hantaran loop, okay, miss pass dan juga larian zigzag. Okay, sebab dia lebih open, okay, dan menyukarkan pihak lawan untuk membaca gerakan dan juga strategi serangan yang dilakukan lah. Manakala menyerang dari sayap, iaitu pasukan menyerang membawa bola dari bahagian tengah ke bahagian sayap kawasan gol. Berbeza ataupun berlawanan dari strategi menyerang dari tengah tadi. Okay, dia daripada kawasan tengah padang menghala ke sisi padang. Okay. Kemahiran hantaran bagi serangan dari sayap ni lebih terhad berbanding kemahiran yang boleh kita gunakan menyerang dari tengah tadi. Sebab apa? Sebab serangan daripada sayap ini kawasan dia lebih sempit dan juga tertutup. Okay. Antara kemahiran yang boleh digunakan adalah hantaran silang dan juga tendang dan tangkap. Baik, kita tengok contoh strategi menyerang. Ini adalah contoh strategi menyerang dari tengah. Jadi tengok dalam gerak perlahannya, kita perhatikan pasukan menyerang membuat gerakan menghala ke sisi padang terlebih dahulu, ataupun menghala ke kawasan sayap. Okay, tujuannya adalah untuk menarik pemain-pemain pihak lawan ataupun pihak yang bertahan, okay, menghala ke sayap dan membuka ruang yang luas di bahagian tengah padang. Okay. Apabila ruang di tengah padang terbuka, ini memudahkan pasukan menyerang untuk menyerang dari kawasan tengah. Okay, kalau kita perhatikan, pasukan menyerang menggunakan pelbagai jenis hantaran dalam strategi menyerang dari tengah ini. Antaranya adalah hantaran silang, hantaran loop. Antara kekuatan strategi menyerang dari tengah dan sayap ni adalah kita dapat mengelirukan pihak lawan dengan pelbagai hantaran yang boleh kita gunakan. Yang kedua, pihak lawan memerlukan pertahanan yang lebih ramai. Manakala kelemahan bagi strategi ini iaitu pasukan menyerang mempunyai pertahanan yang lemah dan juga longgar. Kerana semua pemain akan lebih memberi tumpuan untuk menyerang, dan secara tak langsung akan membuka ruang kepada pihak lawan untuk membuat serangan balas ataupun counter attack. Contohnya, jika kita tersilap langkah seperti hantaran yang dihantar tu ataupun bola yang dihantar tak sampai, dan bila berlaku macam tu, situasi yang macam tu, pihak lawan dapat memintas bola dan dapat melakukan serangan balas dengan pantas. Yang kedua adalah memerlukan persefahaman yang tinggi antara rakan sepasukan. Kalau tak ada persefahaman, akan mudah berlaku kesilapan, memberi peluang kepada pihak lawan untuk membuat serangan yang pantas. Contohnya macam kemahiran-kemahiran yang sukar seperti hantaran silang dan sebagainya, yang memerlukan persefahaman dan teknik serta kemahiran yang baik. Itu akan memberi kesan kepada ataupun memberi peluang kepada pihak lawan untuk membuat serangan balas. So, kesimpulannya, strategi menyerang ni tak akan berjaya kalau pemain tak dapat menguasai kemahiran asas dalam rugby sentuh. Selain daripada itu, setiap pemain juga kena tahu dan juga faham untuk menggunakan setiap kemahiran dan juga strategi menyerang mengikut kesesuaian dan juga situasi permainan. Baik, setakat ini sahaja pembelajaran kita pada kali ini. Saya Cikgu Ashraf. Semoga kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.